COVID-19, pandemik yang bukan sahaja mengancam nyawa, malah turut memberi kesan kepada kehidupan seharian. Perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan bagi membendung virus ini turut memberi kesan kepada sudut ekonomi. Antaranya ialah dua insan ini yang bertungkus lumus mencari idea bagi menjana pendapatan disebabkan perniagaannya yang tidak dapat lagi diteruskan. Fikri Azim, 28 tahun, mula mengusahakan pusat gimnasium hampir 3 tahun lalu. Premisnya yang mula beroperasi pada Julai 2018 terpaksa ditutup ekoran pandemik yang melanda dunia. Walau bagaimanapun, anak jati Selangor ini tetap optimis untuk memulakan kelas senaman secara dalam talian sebagai alternatif baharu bagi meneruskan kelangsungan hidup. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Demikian ungkapan bagi menggambarkan usaha pasangan suami isteri Muhammad Faizal, 41 tahun dan Nur Farina, 38 tahun dalam seni pembuatan pasu hiasan. Sebelum ini mereka mengusahakan kedai makanan, akan tetapi gerainya terpaksa ditutup kerana kekurangan pelanggan disebabkan pelaksanaan PKP. Menjadikan tuala dan bancuhan simen sebagai bahan asas, perniagaan ini nyata mendatangkan keuntungan buat mereka. Mengakui tidak pernah belajar membuat pasu simen berkenaan secara formal, sebaliknya sekadar mencuba bagi mengisi masa terluang sejak 19 Januari lalu. Tekad menjadikan pembuatan pasu berkenaan secara serius. Siapa sangka perniagaan ini mampu menjadi pendapatan utama buat mereka. Okey, itu dia. Semua akan buat apa saja demi survival sebab ada tanggungan, ada hutang yang perlu dibayar, ada benda yang perlu dilunaskan. Jadi semua orang berjuang sebab ada industri yang betul-betul hampir lumpuh lah. Ya, betul. Ya, yang sebenarnya mungkin terlibat dengan rantaian dunia penerbangan ataupun pelancongan ataupun seni persembahan pentas, perkahwinan dah tidak ada waktu ini. Jadi mereka ni terpaksa mencari alternatif demi hidup, demi menampung kehidupan. Ya, kehidupan kita memang berubah sepenuhnya pada ketika ini dan kita ingin bersama dengan 3 tetamu pada pagi ini untuk berbicara mengenai hendak seribu daya, bagaimana mereka meneruskan kehidupan. Seperti yang dikatakan, memang tak nak hidup memang perlu diteruskan. Jadi kita bersama dengan sepasang suami isteri ini, Muhammad Faizal Abdul Latif dan isterinya Nur Farina Kamarudin, pengusaha pasu simen, serta Fikri Azim, pengusaha Iron Bridget Gym. Bersama kita secara panggilan video. Assalamualaikum ketiga-tiganya, selamat pagi. Salam. Pagi. Ya. Pagi. Ya. Dapat dengar kami dengan jelas? Jelas. Okey, tu dia Jelas. di kampung tu bunyi apa? Bunyi ayam Ya. Biasalah bunyi ayam, bunyi burung. Di mana lokasi ni? Jelebu ya? Jelebu, Negeri Sembilan. Ya. Okey, itu dia. Jadi macam mana dengan niaga? Bila bermula sebenarnya? Baru ni 3-4 hari bermula berniaga, tapi biasalah PKP kan. Customer pun kurang. Ya. Bagaimana Cik Faizal menghadapi kehidupan pada sekarang ni? Apa yang berubahnya kehidupan sekarang berbanding dengan sebelum pandemik ini melanda? Banyak perubahannya dari segi kewangan, kan masih banyaklah perubahan dia. So kena ikhtiar lah, cari jalan lain. Itu dia. Jadi tanya pula dengan isterinya Puan Farina ya. Ya. Jadi macam mana sokongan yang diberikan kepada suami supaya kita keluarga supaya sabar, bertenang, insya-Allah rezeki akan ada. Ya. Boleh dengar ke isterinya? Mungkin ni. Mungkin Cik Faizal boleh beritahu soalannya? Bagaimana sokongannya? Bagaimana sokongannya? Terhadap suami? Okey. Buat mana termampu. Ya. Cik Faizal sekarang mengusahakan pasu simen ya? Ya. Pasal ni sikit-sikit lah, kecil-kecil lah. Untuk menambahkan pendapatan. Siapa punya idea ni Cik Faizal? Isteri. Isteri ya? Ada tak contoh-contohnya? Ah? Okey, Ada tak contoh-contoh ni dia? itu dia Okey. pasu simen. Jadi
Kemahiran tu belajar dari mana? Daripada kawan ke, daripada ataupun secara sendiri ke? Cadangan ni daripada isteri, daripada YouTube. Dia beri cadangan kepada saya untuk buat pendapatan. Jadi saya cubalah. Memang waktu pertama kita buat tu memang kata orang tu tak jadilah. Tadi isteri pun dah rasa macam asyik putus asa, kan tak jadi putus asa, tapi saya cuba juga buat. Ya. Sebelum ni Alhamdulillah. Cik Faizal dalam bidang apa sebelum ni? Saya sebelum ni biasalah kerja-kerja kampung je. Okey. Lepas tu buka kedai, cuba buka kedai restoran ke kedai makan. Saya tapak, sewa. Keadaan PKP macam ni, so banyaklah kan, macam-macam mesti tak terjejas lah pendapatan tu. Cik Faizal, daripada video yang kami nampak tu, nampak isteri lebih banyak buat kerja dari Cik Faizal ni di pasu simen tu. Itu Sama-sama biasa. Okey, jadi macam mana supaya tanamkan dalam diri supaya kuat menghadapi perubahan ni? Kalau dulu pelanggan penuh kan disebabkan PKP ni dan juga tak boleh keluar ke rumah, jadi kita terpaksa cari jalan juga. Nak tak nak kena sungguh-sungguh untuk teruskan kehidupan ni. Macam mana merubah hidup tu? Memang kena tekad ke, memang kena berjuang ke, macam mana? Memang kena berjuang, kena ikhtiar. Memang terpaksa kan. Kalau yalah kita ada anak-anak lagi kan. Anak-anak pun kena juga kan. Kita nak sara hidup anak-anak lagi. Macam-macam lagi lah. Dengan bayar itu, bil api semua kita nak relaskan. Jadi kita kena ikhtiar lah. Bagi saya berfikiran ikhtiar. Cik Faizal, tanggungannya kalau tak keberatan, tanggungannya berapa ramai pada ketika ini? Saya dalam 6 orang lah. Okey. Saya tengok saiznya besar. Jadi ada tak yang tempah daripada luar? Kadang-kadang ada juga daripada rakan-rakan yang tahulah kita buat pasu, dia akan tempah lah. Kita buatkan dalam masa yang masa yang boleh. Kalau kita terus buat, tak ada panjangan masa lah. Kalau ada kerja lain, kita terpaksa berhenti dululah. Buat kerja lain dulu, sambung balik macam tu lah. Kena banyak ikhtiar. Jadi berapa harganya tu tadi macam? Harga tengok daripada saiz pasu. Kalau besar kita dah jual dalam RM40 ke, RM50 ke. Kalau yang biasa kecil dalam RM15, RM10 macam tu lah. Oh, dia ada pelbagai lah ya. Cik Faizal, kita nak dengar suara isterinya sekali lagi lah, Cik Faizal. Mungkin boleh kongsikan kepada kami proses pembuatan pasu simen ni, sebab mungkin ada yang tak tahu kan, saya sendiri pun tak tahu. Jadi bagaimana prosesnya? Proses pembuatan pasu simen. Minta terangkan. Terangkan macam mana berapa persenan pasu simen. Proses dia cuma pakai kain, simen, tu je lah. Kita cocokkan kain tu dengan simen, lepas tu bagi dia kering dalam 2-3 hari, kita top up balik simen, bagi dia betul-betul keras. Dah siap keras semua dalam seminggu jugalah satu pasu. Baru kita cat, hias semua lah. Ikut apa yang kita nak ubahkan. Kadang ikut daripada pesan customer lah. Dia nak macam mana, nak colour macam mana, kita buat lah. Itu dia. Jadi perlukan cuaca yang baik ya. Permintaan untuk memang dia kalau cuaca panas, dia insyaAllah dia cepat siap. Kalau cuaca hujan, memang masa tu lambat sikit lah. Itu dia. Itulah dia. Jadi hari ini apa perancangannya? Mungkin memang itu saja ke ataupun selang-selang juga? Mungkin sebab belum ni ada pengalaman meniaga kan? Mungkin hujung minggu ambil tempahan makanan ke, ada tak? Ada juga. Ada juga. Kita buat masa ni saya buka kecil-kecilan dululah untuk yang bungkusan punya makanan. Kalau ada order kita buatlah. Jual apa tu? Jual apa? Saya jual nasi goreng, mi goreng, ayam bakar. Ais batu campur. Sedapnya. Cik Faizal, macam mana nak hubungi Cik Faizal ni untuk dapatkan makanan yang enak-enak tadi tu cakap? Ataupun lokasi dia di kampung apa, kalau ada orang dengar ke, terdekat ke? Kampung mana Jelebu ni? Kampung Kampai. 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 Kampung Kampai Jelebu.
Itulah. Nak cakap pun saya tak pasti. Saya tak tahu. saya nak cakap Negeri Sembilan tak erti kan. Jadi Tapi tempat yang saya niaga ni nama dia Danau Kampai. Danau Kampai. Okey. Kalau ada orang nak hubungi Cik Faizal, mungkin Cik Faizal boleh berbicara dalam dialek Negeri Sembilan sikit. Kalau nak tempah ke, nak tempah makanan ke, nak tempah pasu ke, boleh telefon, nombor telefon, WhatsApp ke boleh. Tak ada masalah. InsyaAllah kita akan sediakan. COD. COD pun boleh. Mantap Cik Faizal, mantap. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Sama. Ya. Itu dia perjuangan suami isteri demi kehidupan yang itu yang berlaku ya. Ada kemahiran, kadang tak ada kemahiran pun. Ya. Terpaksa juga meredahi pelbagai cabaran tu demi mendapat rezeki lah. Sebab tadi ada mulut yang nak disuap, ada yang lain-lain. Kadang orang tu memang dia tak ada anak tapi dia ada ibu yang masih lagi perlu ditanggung, ibu yang tua, ibu yang uzur dan sebagainya. Ya. Setiap di rumah tu ada pelbagai cabaran yang tersendiri. Ya, kita nak bicara pula. Ini satu lagi berkaitan dengan situasi dari pengusaha gym iaitu Fikri Azim. Kalau dah setia bersama dengan kita untuk bicara mengenai apa pula cabarannya. Sebab ini antara sektor yang paling terkesan juga. Ya, betul. Ketika pandemik ini tidak boleh dibuka. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, salam. Okey. Ya, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey. Fikri di Subang Jaya. Betul, Subang Jaya. Oh, jadi anak berapa tahun tu bunyi? Anak pun yang menonton. Belum lagi ya? Oh, ini bunyi lain ni, bunyi lain. Oh. Mungkin ada yang sedang menunggu di Okey. ruangan ini juga. Fikri mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan cabaran sebagai salah seorang pengusaha gym ini, Fikri. Wow, siapa tu? Okey, dari segi cabaran untuk pengusaha gym memang kami antara yang paling lambat dibenarkan untuk beroperasi kembali. Dan macam alhamdulillah di Iron Brigade Gym kita ada dua, iaitu fizikal dan juga ataupun gym ataupun classes. Gampang itu. So memang dari segi income dari segi bodybuilding ataupun bahagian-bahagian gym equipment memang kita suffer banyaklah. Tapi alhamdulillah our classes, kita punya online classes, kita memang full on. Kita go daripada physical, kita shift kepada virtual workout classes. Ya. So alhamdulillah daripada situ kita punya members, kita panggil IB Fam, Iron Brigade Family. Ya. So memang kita receive very very high support from them. Diorang sangat-sangat encouraging and memang itulah yang continue saya dengan rakan-rakan kongsi saya. Encik Asif dia pun tengah tengok and bantu kita untuk terus continue to do what we love lah basically. Ya. Jadi macam mana berhubung dengan sebenarnya pelanggan-pelanggan ya supaya terus kekal bersama. Kadang-kadang bila takut nanti dia orang macam dah lama sangat jadi takut nanti ada yang tak aktif balik ataupun dah putus asa kan. Betul. Jadi memastikan supaya mungkin ada WhatsApp ke supaya sentiasa ingatkan. Okey, rantaian tu berterusan. Ya. Okay, so basically untuk Iron Brigade Gym kita ada satu WhatsApp group yang kita any updates or information ataupun segala berita-berita ke kita akan inform kat situ. So basically kalau dekat Instagram juga kita sangat-sangatlah aktif. Kita postkan free workouts, free tips and tricks untuk say example kalau macam diet ke ataupun exercises yang kita boleh buat kat rumah kan, yang simple-simple macam daripada kalau yang tak ada equipment kita boleh pakai bag, kita boleh beratkan bag tu, kita macam-macam benda boleh buat sebenarnya kat rumah. Dengan boleh workout. Fikri, saya nak tertanya sebab ramai mungkin di kalangan pengusaha gym yang lain terpaksa gulung tikar beralih arah ke bidang yang lain. Bagaimana awak dan rakan-rakan rasa berkenaan dengan perkara tersebut, Fikri? Saya sebenarnya turut simpati dengan keadaan tersebut. Saya pun minta jauh sangat, yang saya dan rakan kongsi saya minta jauh sangatlah kita orang hopefully tak perlu go through dan kita orang akan berusaha sehabis boleh lah untuk tidak go through. Unjurannya berapa lama boleh bertahan dengan cara sebegini? Cara sebegini sebenarnya saya tak berani cakap untuk gym lain. Tapi untuk gym saya sendiri, Iron Brigade Gym, sebenarnya kita boleh continue forever sebab kita akan buat sehabis baik semuanya shift kepada virtual.
semuanya shift kepada online platform lah. Ya, okey baik. Kalau dia kena ada juga fasilitis yang baik ya untuk virtual itu. Okey, jadi Betul, sekarang ni ada juga ataupun ada perancangan lain buat juga bisnes-bisnes lain untuk menyokong sementara menantikan dapat pelanggan-pelanggan datang bersemuka. Maksudnya bisnes part time tu macam mana? Bisnes lain ke yang dibuat? Oh, okey. Macam saya sendiri tak ada, tapi saya kuatkan lagi, saya cuba perbanyakkan option yang boleh buat. Macam contoh, saya dalam kongsi saya, kita orang buat virtual personal training, virtual group personal training. So kita banyakkan dari segi situ boleh tambahkan income, boleh tambahkan cash flow kepada company kan. Ya. Dan insyaAllah mungkin one day kalau saya ada bakat-bakat terpendam, bolehlah untuk venture into new business as side income. Ya, insyaAllah. Fikri, terima kasih banyak kerana bersama kami. Bagaimana sebenarnya kalau ada yang berminat nak bersama-sama dengan anda? Ada apa Instagramnya? Ya. Okey, kongsikan. Oh, okay. So basically, Instagram gym saya, it's ironbrigade.gym, ironbrigad.gym. Ya. Segala info, segala virtual classes kita daripada Isnin hingga Jumaat, 3 kali sehari. You boleh join daripada pagi, 7 suku pagi kita ada the first session. And then 6 petang and 8.30 malam. So, 3 session sehari. Workout is just body weight ada. Kalau tak ada equipment kat rumah, kita boleh pakai water bottle and lesung batu boleh. Betul lah tu. Baldi berisi air pun boleh. Fikri, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak. Semoga berjaya. Terima kasih. Ya. Terima kasih.